So, apa beza rakyat raja dengan rakyat British? Rakyat raja adalah Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Like Histrozi, teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua, tingkatan 5, perlembagaan persekutuan. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang subtopik 2.3, iaitu ciri-ciri perlembagaan persekutuan. Alright. Jadi di video yang bahagian sebelum ini, kita dah belajar tentang sejarah penggubalan perlembagaan, maksud perlembagaan. Dan bahagian yang pertama, kita dah belajar satu ciri-ciri perlembagaan, iaitu ciri tradisional. Dan ini merupakan bahagian yang kedua, kita nak belajar pula apa ciri moden yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita recap balik. Siapa boleh tengok lagi, check out video saya bahagian yang sebelum ini tentang ciri tradisional yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Ada 4 ciri utamanya. Alright. Jadi ingat balik, perlembagaan mempunyai 2 jenis ciri, iaitu yang pertama adalah ciri tradisional yang mengikut Undang-Undang Melayu yang diambil daripada Undang-Undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan yang kedua kita ada ciri moden, alright, yang diambil daripada Undang-Undang British. Alright. Jadi kita dah belajar 4 ciri tradisional dalam video sebelum ini. Sekarang kita nak belajar pula apa ciri moden ataupun elemen-elemen yang ada dalam pemerintahan ataupun yang ada dalam undang-undang British yang kita guna pakai dalam perlembagaan negara kita. Alright. So ada 3 ciri moden dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama adalah kerajaan persekutuan. Ingat, selepas kita mencapai kemerdekaan, kita dah decide, alright, untuk menjadikan negara kita adalah negara persekutuan. So apa itu kerajaan persekutuan ataupun negara persekutuan? Negara persekutuan maksudnya adalah gabungan beberapa buah kerajaan yang bersatu membentuk sebuah negara bersekutu. Yang mana elemen penting yang perlu ada dalam negara atau kerajaan persekutuan, kena ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Yang kamu akan belajar dengan lebih mendalam lagi dalam bab yang keempat bila kita belajar tentang sistem persekutuan. Alright. Dan setiap daripada kerajaan-kerajaan ini ada bidang kuasa yang tertentu. So maksudnya kat sini kita ada berapa kerajaan semuanya sekali? Kita ada 1 kerajaan persekutuan dan kita ada lebih kurang 13 kerajaan negeri. Dan bila Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963, Sabah Sarawak pun diberikan beberapa autonomi khas ataupun kuasa dalam beberapa bidang yang tidak boleh diganggu oleh mana-mana kerajaan, termasuk kerajaan persekutuan, yang kamu akan belajar lebih banyak lagi pada bab yang keempat dan bab yang kelima nanti. Alright. So itu adalah ciri moden yang pertama. Sebab apa? Sebab kerajaan British pun menggunakan konsep pemerintahan yang sama, iaitu kerajaan persekutuan. Jadi bila kita dah dijajah dan bila kita dah dimerdekakan, kita pun follow pemerintahan British, iaitu menggunakan konsep kerajaan persekutuan. Yang kedua adalah konsep kewarganegaraan. Alright. Jadi konsep kewarganegaraan ini adalah bagaimana orang kata rakyat-rakyat yang ada di sekitar atau di tanah Melayu ini mendapat taraf kewarganegaraan ataupun kita senang kata citizenship. Beza dengan satu lagi konsep Bumi Putra adalah penduduk asal. Tapi warga negara adalah mereka-mereka yang tinggal dan duduk menetap di dalam negara kita dan mendapat kewarganegaraan. Dan konsep kewarganegaraan ini mula muncul setelah kedatangan British. Okay? Dan konsep kewarganegaraan yang dicadangkan atau yang dijalankan di dalam negara kita pada waktu itu adalah prinsip kewarganegaraan jus soli. Persoalannya sekarang, apa benda itu jus soli? Adakah jus soli ini sejenis jus untuk kita minum? Tidak. Jus soli bermaksud kelonggaran kewarganegaraan. Maksudnya, sesiapa orang kata orang-orang bukan penduduk asal yang datang dan dah tinggal lama di dalam negara kita akan mendapat kewarganegaraan sama macam penduduk asal. Dan konsep kewarganegaraan ini mula digunakan pakai pada tahun
1948 bila kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun PTM 48, yang mana kewarganegaraan PTM 48 ini dibagikan kepada dua, iaitu rakyat raja dan juga rakyat British. So, apa beza rakyat raja dengan rakyat British? Rakyat raja adalah mereka-mereka yang lahir di negeri-negeri Melayu. Kita ada berapa negeri Melayu? Kita ada lebih kurang 9 negeri Melayu. Jadi sesiapa yang lahir di 9 negeri ini akan dianggap sebagai rakyat raja. Manakala mereka yang lahir di negeri-negeri selain daripada negeri Melayu, contoh macam di Pulau Pinang dan juga Melaka, mereka akan dianggap sebagai rakyat British. Itu adalah perpecahan kepada kewarganegaraan yang ada pada tahun 1948. Tapi selepas kita merdeka pada tahun 1957, konsep kewarganegaraan PTM 48 ini telah dimansuhkan, yang mana pada waktu selepas merdeka kita hanya menggunakan satu konsep kewarganegaraan saja, iaitu kewarganegaraan yang sama. Tak kira kamu lahir dekat Pulau Pinang ke, dekat negeri Melayu ke, negeri Selat ke, mana-mana negeri yang ada di dalam negara kita, kamu akan mendapat taraf kewarganegaraan yang sama. Dan konsep kewarganegaraan ni pada zaman Kesultanan Melayu Melaka tak ada. Tapi konsep ini baru diperkenalkan seketika atau semasa penjajahan British dalam negara kita. Jadi itu adalah ciri yang kedua dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu konsep pemerintahan demokrasi berparlimen. Okey, apa ini konsep pemerintah demokrasi? Maksudnya adalah pemerintahan itu pemimpinnya dipilih sendiri oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Dan konsep atau pemerintahan demokrasi berparlimen ini jugalah yang diguna pakai di negara penjajah itu, iaitu British. Jadi itulah orang kata elemen yang kita kekalkan dalam negara kita. Dan asas demokrasi dalam negara kita, kamu dah belajar semasa tingkatan 4 dahulu, yang mana bila ke paling awal atau tahun awal kita menjalankan pilihan raya umum untuk kita memilih pemimpin kita adalah pada tahun 1955. Cuba tengok balik buku teks kamu bab yang ke-8 tingkatan 4. Kali pertama kita menjalankan pilihan raya. Jadi itu adalah asas demokrasi dalam negara kita. Lepas tu barulah kita teruskan konsep demokrasi sampailah ke hari ini. Okey? Jadi apakah tujuan demokrasi atau tujuan pilihan raya ini dijalankan? Saya dah bagi tahu tadi, untuk memilih ataupun memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka rasa berwibawa dengan proses, dengan cara undian ataupun pilihan raya, supaya pemimpin-pemimpin inilah yang akan membentuk kerajaan yang akan memerintah negara kita. Okey? Jadi dalam negara kita, siapa yang akan menguruskan pilihan raya ini? Kita ada satu badan yang dinamakan sebagai SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi SPR inilah yang ditubuhkan untuk memperjuangkan konsep keadilan dan ketelusan dalam pilihan raya. Supaya undian itu berjalan lancar dan tak ada penipuan. Okey? Dan mereka juga lah yang menjalankan pilihan raya yang kita ada. Tak kira lah pilihan raya umum ke, pilihan raya persekutuan ke, ianya dijalankan oleh SPR. Alright? Dan kita ada berapa jenis pilihan raya dalam negara kita? Kita ada lebih kurang 2 jenis. Kalau lebih kurang lah, kita ada 2 saja jenis pilihan raya dalam negara kita, iaitu kita ada pilihan raya persekutuan. PR ni pilihan raya pilihan raya persekutuan yang dipilih ataupun yang berjalan untuk rakyat-rakyat memilih pemimpin yang nak membentuk kerajaan persekutuan. Dan kita ada pilihan raya negeri yang dijalankan untuk rakyat-rakyat memilih pemimpin-pemimpin untuk dimasukkan ataupun untuk menubuhkan kerajaan negeri. Dan konsep ini semua kamu akan lebih banyak belajar nanti pada bab yang ketiga dan juga bab yang keempat nanti. Alright? Jadi itu adalah 3 ciri elemen yang ada dalam pelbagai persekutuan negara kita yang kita ambil daripada undang-undang British. Maksudnya British sampai hari ini dia masih mengguna lagi 3 konsep ni. Dekat British ada kerajaan persekutuan, dekat British ada kewarganegaraan, dekat British juga ada demokrasi berparlimen. Jadi itu adalah 3 ciri moden campur dengan 4 ciri tradisional yang kita belajar dalam video yang sebelum ini. Jadilah perlembagaan persekutuan ataupun undang-undang tertinggi dalam negara kita. Alright? Jadi itu sahaja untuk video kali ini.
Kalau korang ingin bahagian yang seterusnya, korang boleh komen di bahagian seterusnya, di bahagian ruangan komen. Kita masih lagi berbaki satu lagi bahagian, iaitu kita nak belajar tentang pindaan perlembagaan. Apa maksud pindaan perlembagaan? Pindaan tu maksud apa? Pindaan ini maksudnya adalah kamu akan belajar nanti dalam video yang akan datang. Alright? Ada 2 kali kita buat pindaan. Yang pertama pada tahun 1963 dan yang kedua pada tahun 1965. Apa peristiwa yang menyebabkan kita buat pindaan? Kita check out video saya yang seterusnya nanti. Komen di ruangan komen kalau korang inginkan video tentang pindaan perlembagaan. Alright? Jadi kalau korang ingin topik-topik lain juga nak belajar dengan saya, Sir History, korang boleh komen juga di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi, Histrozi. Let Histrozi teach you history, okay?